Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billah, wala haula wala quwata illa billah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Summa amma ba'd. Baik. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, majlis yang betul-betul dirahmati, majlis yang ada ucapan alhamdulillah dan selawat ke atas Nabi. Kalau kita pergi majlis tersebut, dia kata di majlis mana yang sedang dalam rahmat Allah, majlis yang ada alhamdulillah, mengajak manusia mengingati dan bersyukur pada Allah dan ajak selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada jugalah konsert alhamdulillah, Allahumma shalli alaihi wasallam, jom kita rock apa. Ada juga jadi macam tu kan, nak dapat rahmat ke tak dapat rahmat. Baik, majlis tersebut bercampur dah ikhtilat jinsiah, lelaki dan perempuan, ada tak ada, habis rahmat dia terbatas. Sebab tu dia panggil matlamat tak kena cara. Matlamat dia bagus, elok, tapi cara tak kena. Baik, sambung masalah dalam kitab tak habis, 212. Hari itu saya pakai kitab Ju 212. Okey. Wa qala musannif rahimahullahu taala anhu, kata pengarang kitab ini Syekh Idris Al-Marbawi, yang diambil daripada kitab Mukhtasar Sahih At-Tirmizi, syarah dalam bahasa Arab Tuhfatul Ahwazi, syarah dalam bahasa Melayu. Inilah kitab dia, Bahrul Mazi. Kalau ikut hak tanda saya, dia lebih pada 100 ni dah. Kita masuk tang sitra, maksudnya jaga aib Muslim. 211 ke atas. 212 212. Aduh. Lepas tu hak peranggan seterusnya tu kah? Okey. Kok mana tak apa, jangan terlejak lah. Dia undang balik pun tak macam mana, tak apa. Jangan tak lompat lah. Okey. Kita sambung balik dalam bab menyatakan menutup keaiban atas seorang Islam. Sama-sama saudara kita, kalau boleh tutup, Nabi suruh tutup. Walaupun kita tahu dia jahat, tutuplah keaiban dia. Okey nah? Boleh tak? Ada 6 yang boleh diumpat, dipanggil ribah. Cara ribah ni maksudnya umpat tu bukan umpat duk hong-hong viral mata. Umpat tu hanya orang tertentu saja. Contoh, si lelaki tersebut zalim. Yang pertama, saya ikut mana saya ingatlah dalam tersebut dalam kitab Tasawuf Penawar Bagi Hati. Lelaki tu zalim sungguh, maka kita takut orang tu ikut kezaliman dia, ikut dia, sokong dia, dan kerana kezaliman dia, boleh tak kita umpat dia? Boleh. Tapi dengan cara piabak dia, tak salah duk ikut dia. Dia tu macam ni, macam tu. Yang tu diharuskan. Bukan kita nak buka aib dia. Kedua, seorang perempuan yang kaki jahat lah, perempuan jahat kita kata. Tiba-tiba sahabat kita nak kahwin dengan dia. Kita tahu, kita pun piabak, tak payahlah. Hang jealous, mayat tu tak tahan. Lantar habis, sudah, baby kat hang. Aku dah habak dah. Maksudnya, boleh tak buka keaiban tadi? Maksudnya, berkhibah, boleh mengumpat, tak boleh mengumpat? Boleh, tapi kita dengan dia. Ataupun si pengadu mengadu kepada hakim, mengadu kepada qadhi, mengadu pada polis, dia pergi buat report. Dia dengan polis tu je. Jangan terkeluar daripada benda yang direport pada awam. Dia dengan kontu lah.
Lepas tu pula di antara syarat dia, kalau kita nak buat aduan, kita nak buat laporan, cerita hak tu saja, jangan duk menambah-nambah, menokok tambah, dia panggil namimah. Okey, contoh, si anak balik cerita kat pak, abang kata cikgu buat. Apa cikgu hang buat? Dan kita sebagai ibu bapa kena ambil tahu apa cikgu buat. Cikgu tibai, mana bekas, mana bukti, ni dia. Okey, budak-budak ni dia suka tambah namimah. Lepas cikgu buat, cikgu tendang. Tu mohong lah. Dia mohong dah. Dia mohong dah. Dia nak cari simpati bapak dia. Macam tu juga kita tengok laporan tadi. Hak lain tu benarnya ngarut dia. Hak tu yang tak bagi tu. Cerita hak tu ya. Apa dia kejahatan dia? Kita kata macam hak yang lelaki yang zalim tadi. Apa kezaliman dia? Cerita hak tu ya. Duk pi lerek hampir pak dia, pi lerek mak dia, pi lerek bini dia, tak ada kena-mengena pun. Okey, satu dosa yang boleh main balik kat kita. Banyak selalu macam tu lah. Kalau kita nak cerita tu sebab Nabi tak bagi. Dia dah mula cerita, sekali lagi dia meleret. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey, baik. 212. Moga-moga Allah mengampuni dosa syekh ini. Moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya. Moga-moga Allah mengampuni dosa guru-gurunya. Moga-moga Allah mengampuni dosa muslimin muslimat umumnya. Amin ya rabbal alamin. Yang tafu'i bihi ila darain. Moga-moga dimanfaatkan ilmu ini hingga akhirat, dunia dan akhirat. Adapun jikalau engkau lihat pencuri ia mencuri, boleh engkau tegur akan dia dan beri takut. Bukan baca dah ke? Serta seolah suruh sekalian lagi. Okey, bawah saya naik ke atas dah ni. Kita jauhi. Sekalian yang tersebut di atas itu, jikalau orang yang tersebut itu tidak terkenal ia orang jahat. Dia tu bukan orang kenal kata dia jahat pun. Tiba-tiba dia buat sesuatu. Tu salah. Tapi memang daripada kecil sampai ke besar memang jangan duk lepas. Tu lainlah cerita. Orang lain semua kenal dah. Ni hak yang ni. Tuan-tuan, benda baik kita buat, orang tak pernah sebut pun. Sekali dia buat jahat. Sampai mati orang duk kata. Muslimin yang dirahmati Allah. Kena dia ni tak terkenal pun dengan kejahatan pun, tiba-tiba dia terlaku. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam syarah Muslim, sunat dapat pahala, ditutup keaiban. AJK masjid, ustaz ada terbuat salah, diam dah lah. Hak tu nak viral, tuan-tuan tengok dalam Facebook. Hak tu nak viral sekarang kat tu. Pasal apa? Sebab tak sebut. Sebab dia kan suka kat ustaz-ustaz, dia kan suka kat AJK masjid, dia kan suka orang pakai lebay. Tu ya point dia benarnya. Tunggu lah, jangan bagi pok ni buat lah. Buat lah, dia pakah terus. Sebab dia benci pada benda tu. Pasal apa? Dia tak pernah berbuat salah, ya. Tuan-tuan tak ada nafsu ke? Tuan-tuan ada hak dalam tu tak? Ada kan? Ada, semua ada. Teringin. Semua orang ada. Semua orang ada keinginan. Cuma kadang-kadang kita terlepas kepada nafsu daripada akal. Itu adat manusia. Tiba-tiba duk tunggu jahat. Kita bukan maksum. Tapi dah tentu, memang tentu dah kata jahat tu cerita lain. Tapi tak boleh juga buka aib dah. Ni pasal dia tak pernah. Muslimin yang dirahmati Allah, kita bagi warning kita AJK sama AJK, kita warning dia atau kita lucut jawatan dia sekak. Tak seduk wah. Sebab ada AJK masjid dalam Langkawi sendiri pun ada. Kita letakkan lucut jawatan dia sekak. Dah, tak seduk abang apa. Cop dia apa kita tarik balik apa semua kita tarik balik. Tak dah, kita tak bagi dah. Tapi kita tak abang orang. Ada. Baik. Dan kesalahan orang-orang itu iaitu keaiban dan kesalahan orang-orang yang terkenal baiknya dan tidak terkenal ia orang jahat dan suka merosakkan orang. Adapun jika orang jahat, maka sunat pula jangan ditutup atasnya. Hak memang jahat biabaklah. Pasal apa? Mari pecah rumah. Hari ni pecah pintu pula. Lusa pecah tingkap pula. Tunggu pecah pala lah.
Semua baca dia ni. Kalau duk biak lama-lama, hak tu kena habaq. Habaq situ pun, habaq dalam report yang tidak boleh ditambah-tambah akan cerita lain. Habaq tu lah. Sebab apa? Senang boleh tangkap untuk ambil bukti. Selesai. Dia ada mekait dengan dolar hitam. Jahat lah tu. Hitam tu bohong. Hitam tu jangan duk buh sifat hitam. Oh, mau kalau hitam dia jahat ah. Mau kalau parut dia jahat. Tak boleh. Sulaiman yang dirahmati Allah. Bahkan Saugia tangkap bawa ke hadapan pemerintah negeri. Memang dah jahat betul. Hak yang tak jahat lagi ni hak yang tiba-tiba kita pegang-pegang dia, jangan lagi lah. Kita bagi warning dulu sebab dia ni orang baik-baik. Oi, aku tak boleh tengok orang pakai lebay. Tunggu. Ada kan tu? Ada lah. Jika tidak takut memperbuat yang demikian itu menjadi kemudaratan. Yang ni hak yang apa dah, hak yang memang dah asal jahat dah. Memang kelaku dah. Hak yang baik itu ikutlah. Kerana jikalau tidak dibuka keaibannya dan kesalahannya, nescaya bertambah tamak ia menyakiti. Hak ni hak yang jahat orang dan membinasakannya, mendatangkan mudarat. Yang hak awal tadi tu, orang baik tadi terbuat tu, dia bukan mudarat, dia mesti ada sebab. Tuan-tuan tahu tak? Cerita PKP, cerita agak ke tuan-tuan? Sebab saya terlibat dengan correctional. Ada budak Taman Nilam keluar dah kot. Budak bagus, Hafiz, pas dalam. Pasal apa? Naik motor 2 orang. Dua-dua pas dalam. Dah orang kata jangan naik motor 2 orang. Pas dalam. Pegawai-pegawai ni main cerita kat saya macam mana ni Ustaz. Kesian kat mereka. Buat macam mana? Ada undang-undang. Dia pun bukan jahat pun. Keluar pergi cari makan lapang. Keluar kena. Tapi dia pun tak duduk lock up ni. Dia duduk lock up correctional. Ada kan? Maka pegawai-pegawai ni anak-anak murid saya, macam mana Ustaz? Kesian kat mereka. Tak apalah. Abang kat mereka. Saya bagi plan lah. Abang kat mereka. Tiap-tiap malam baca Yasin. Tiap-tiap malam tolong sedekah kat ibu bapa saya. Mereka bawa lah cakotel kat budak-budak ni. Tiap-tiap malam. Malam ni nak buat apa tuan? Budak-budak ni tanya hak pegawai ni, kata, buat tahlil boleh tak? Boleh. Dia pun buat tahlil. Allah, untung boleh. Tapi dia pun bukan jahat pun. Hari tu terkena. Dah dia pun keluar naik motor 2 orang, lapak punya pun. Keluar lah pergi cari makan. Dia pun bukan tahu apa, baru balik tahfiz. Tahfiz kena tutup. Perap kena pegang pas dalam. Allah, tuan-tuan, mau kalau dia kata nak nilai semua orang jahat macam tu, mati tuan-tuan. Mau pegang polis jahat, mau pegang polis jahat. Kalau polis pegang jahat. Muslimin yang dirahmati Allah. Sebelum dijatuhkan hukuman, dia baru didakwa, bukan jatuh hukuman lagi. Orang kita pula, dia lah hakim. Langkawi sana sini, langkawi sana sini 2. Penatlah tuan-tuan tengok. Dia hukum tu sebelum orang jatuh hukum. Sebab saya left group pasal tu. Tak mau lah kata Islam. Budak tu keluar daripada balai berjalan kaki. Kena dah tu. Left. Orang ambil mai buat siasatan. Ya. Jangan tuan-tuan. Kena hak orang baik-baik itulah. Hak yang duk kerak keluar masuk, check in, check out tu cerita lain. Ni hak yang budak tak pernah langsung ni. Muslimin yang dirahmati Allah. Terus. Okey, 213. Melepaskan bala orang Islam itu disuruh oleh syarak. Kalau bala tu ada, mudarat tu ada, maka kita wajib lepaskan. Buang kemudaratan tersebut. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an muslimin kurbatan min kurabi ad-dunya nafsallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, Nabi kata apa? Siapa yang melepaskan daripada seorang yang Islam
itu akan bala daripada beberapa bala di dunia, nescaya dilepaskan Allah daripadanya akan satu bala daripada bala hari kiamat. Kawan tu baik kita lepaskanlah. Esok Allah Ta'ala tolong kita balik kalau anak kita juga, atau kita yang tak, siapa yang maksum? Ada tak? Siapa yang terhindar daripada dosa? Siapa? Tak ada. Ya pilih buat jana. Kan? Tuan-tuan pernah ada orang masuk dalam rumah tuan-tuan? Saya duk kali lah. Budak-budak di Taman Belian dulu sekali, di Pendek Korang sekali masuk. Kita tengok budak-budak ni bagus, cuma dia pergi bercampur dengan hak tu. Mak pak dia duk main minta ampun, kalau tidak dia lepas dia dalam lah. Kata tak apalah cik, kita lepaskanlah. Sebab apa? Kesian kat mak pak dia. Budak-budak bagus, no hak kepala hak duk ajak tu lah. Tapi kita duk cari hak kepala tu tak jumpa. Kalau boleh hak kepala, tapi kalau dapat kepala dengan hak kecil-kecil ni berkenal juga. Budak dah jadi 3 masuk rumah. Masa depan mereka macam mana apa semua kita payang. Yang tu yang maksud saya. Tapi ada juga hak duk perangat saya, ustaz bodoh biak. Kadang panas kat kita apa. Ni hangpa baca dak hadis ni, kurban nas. Kan kita lepaskan, Allah akan lepaskan ikatan bala atas kita pula esok. Tiba-tiba terbelaku atas anak kita, terbelaku atas kita. Allah lepaskan pula. Kawan tu pula belah balik kat kita. Belah sama belah. Dah kalau memang jahat sungguh aku suruh, aku pun pegang juga. Ni pasal kita tahu lah, tanya-tanya anak ustaz pun ada. Kita pun nak kriak, tak apalah. Tapi apa pun saya telefon mak pak depa tanya. Oh ya ke? Dia apa hantar terus anak dia pergi duduk asrama, pergi duduk tahfiz lain dah, jauh-jauh dah terus. Tapi kita ajalah. Jangan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab ni hadis ni. Kita cuba lepaskan. Like kalau ada memang, saya ulang balik, kalau memang dah jahat sungguh dah, memang dah tak boleh buat apa, macam Ustaz Abid Liu ceritakan budak jual dadah. Ni bukan jahat ni, jahat sungguh ni dia kata ni, jahat gila. Jahat nak mampus budak ni dia kata. Tapi lah dia bambik, dia pergi hantar madrasah, budak tu berubah. Sampai tu dia kata apa, mak dia kata apa, kata kat dia, punca kelahiran tadi dapat dia tu lah, bala turun. Budak ni jahat sungguh ni, jahat sungguh ni. Tu pun tu kata Ustaz Abid Liu ni bagus, dia ambil duduk dengan dia pergi hantar tahfiz. Berapa juzuk dah budak tu boleh. Muslimin yang dirahmati Allah, tu kira A punya tu. Kalau kita pun kena kriak-kriak jugalah bergigi, pasal memang jahat sungguh. Hak jahat sungguh pun tak tahan, jahat sikit-sikit pun tak tahan, tambahlah jahat sungguh. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey nak? Ni dalil hadis dia. Allah akan lepas kita daripada bala. Pasal kita tak terhindar daripada melakukan kemaksiatan, melakukan kemungkaran. Tak boleh, kita bukan maksum. Terus. Okey nak? Tambah-tambah bala daripada akhirat di hari akhirat esok. Kita tak tahu bala nak timpa kita di mahsyar esok. Maka dengan sebab kita ada ihsan pada sesama Islam, kita lepaskan, maka kita akan dapat satu kebaikan. Ya. Pernah aksiden tak? Noh. Tengok-tengok budak-budak bagus lah kita tak. Minta maaf bang, kami tak ni break, kami tak. Kerak sangat lah kan. Sebab macam tak apalah. Pergilah. Kita duk malu kat lebay atas kepala, mau lebay tak ada atas kepala, mampu dah apa. Dia pakai macam tu. Ada. Pergilah kita. Terbang 300, tukar lampu. Lampu sebelah, cemeh dia belah. Tapi tahu kita budak-budak, dia baru nak buah. Budak-budak kan. Dah kalau jahat sungguh tu kita tahu ni dah budak tak ada nak break. Belah. Saya ambil cemeh. Yang wira dulu terbang habis. Yang cermin-cermin sebelah terbang. Alah kita pula turun. Ni boleh tak ni? Jatuh longkang habis dah. Boleh tak ni? Nak hantar pergi hospital. Bagus pula dia hantar hospital. Orang tu nak kenyok pi kalau kita nak tolong pula, patah pinggang tuan-tuan. Pasal apa? Pasal hadis ni. Allah hantar kat kita sesuatu terjadi, Allah hantar orang tak apa nak baik kat kita, sebenarnya untuk koreksi kita dan kifarat dosa kita yang lalu tuan-tuan. Tiba-tiba kita ada anak tak apa nak ni, kelih balik, imbah balik. Aku pun buah dulu pun aku buah. Pasal apa? Hari ni ada anak buah.
kifarat dosa lama. Kalau dapat tiba-tiba dapat kawan, Allah dia lolak pelik lah. Pelik balik. Hantar orang tak apa nak ni supaya kita didik dia jadi elok. Pasal Allah Ta'ala nak bagi kita pahala. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey, terus. Boleh jiran yang tak apa elok contohnya. Pasal apa tu? Suruh kita fikir macam mana nak bagi dapat balik. Sebab bahagia ni tuan-tuan, di antara bahagia yang disebut dalam hadis Nabi SAW, mendapat jiran yang baik-baik, yang soleh, tu bahagia. Lawan dia, lawan tidak bahagia adalah hidup mendapat jiran yang Allah. Itu maksud dia. Tiba-tiba kita dapat jiran hak yang opposite, yang berlawanan hak kita dah. Allah. Pasal apa ni nak kena pindah pula ke? 8 kali pindah ni. Duk cari jiran hak elok betul. Macam mana? Mungkin tak boleh dah. Adakah itu kebahagiaan? Okey, kita balik pada hak benar lain pula, hadis lain pula. Mungkin itu kifarat kita. Kita baik tak dengan jiran? Kita duk harap kebaikan daripada orang. Kita baik tak dengan orang balik? Muslimin yang dirahmati Allah. Okey ya. Bab jiran ni banyak tuan-tuan. Sampai pokok jolok mai belah tanah orang pun menyakiti dah tu. Kita buat bin, kita buat pagar, kita buat ni. Pokok dia suar mai. Tiap-tiap pagi duk sapu hat dia. Kau ni tak ada pokok pun. Pokok kau tu kita duk kereh pagi-pagi. Pokok jambu dia tu kan. Jambu haram tak bagi pun. Menyakiti dah tu. Hadis sahih. Sampai julung daun pun kira. Tu kata kalau nak tanam pokok, agak-agak pokok tu kembang banyak mana. Ni dah tanam pokok tepi dengan pagar tu. Ibarat tu pokok tu orang panggil terak. Lepas tu separuh pokok duk pokok orang. Itu takkan nak repair sebelah pokok daun. Tak boleh. Mana boleh pokok pergi buat macam tu? Nak tanam pokok, ikut keluasan jauh mana daun tu boleh pergi. Bukan suruh pergi buat terak. Faham tak? Nak? Aduh. Okey. Kadang-kadang dia punya bubuh benda tu, dia bubuh. Nak cerita kejiranan. Ni pasal ada dalam hukum. Dia bubuh apa dia kenopi. Apa nama? Apa? Kemah. Dia bubuh kemah. Mungkin lepas kenduri tak angkat ke, tunggu tahun depan ke, orang lain tak minta kenduri, dia tak tu. Mati pokok rumput jiran sebelah. Contoh, kerana tak dapat cahaya matahari, berdosa. Meter tu tuan-tuan. Tak apa ah. Apa kot, takkan kot. Kena jawab depan Allah Ta'ala esok. Bau najis kucing, najis apa yang kita belah, bau sampai mengganggu rumah tangga dia, dosa. Kita peminat ulak sawah, tidak kerja pergi belah ulak sawah, ada ke eksotik. Hukum dia makruh. Benda-benda yang memudaratkan kita makruh. Belah anak bewak, belah boya, la ilaha illallah. Buat apa? Belah rimau, lah belah-belah Saudi, belah-belah Arab, suka belah benda macam tu tau. Dia pemain dengan rimau tu. Tak apalah, mereka ada duit beli-beli makan tiap hari. Mau agak-agak satu hari kita pun tak cukup makan, agak-agak rimau tu nak makan siapa? Fikir balik. Lepas tu pula najis pula, bau sampai rumah kawan, berdosa. Kucing kan disukai oleh Rasulullah. Dia kerja duk buat pakai dia tu semua. Tiap-tiap hari kucing pula rumah tempat dia tak berak, dia berak rumah jiran. Nah tuan-tuan, urus bagi elok, jangan sampai jiran rasa sakit hati dengan apa dah yang kita ada. Tu yang kata payah pun nak boleh bahagia dalam hadis Nabi SAW. Dan saya tak kata kat siapa-siapa ni. Saya nak ajak semua agak-agak kita cuba ada satu yang selalu ada
Sen, rasa. Sebab hidup ni kena ada rasa. Sebab tu ada ilmu tasawuf, rasa. Ish, kalau lah aku buat ni, jiran aku tak kata apa ke. Dia karaoke sampai ke 12 malam. Dah ada karaoke dia, subhanallah apa? Baca Quran sekali pun sampai kau tu nak tidur tak boleh pun dosa, tuan-tuan. Tak kira zikir ke apa ke sampai mengganggu orang pun dia kira berdosa. Matlamat tu tak kena. Dia pasang Quran sampai Allah. Kau tu nak tidur pun tak boleh. Esok dah lah nak pergi kerja awal. Pun ada hukum, tuan-tuan. Muslimin yang dirahmati Allah. Terus. Ini dalam bab bahagia. Hak tu di antaranya yang disebut. Terus. Bala apakah yang dilepaskan? Apa dia yang dilepaskan? Yang kata lepas daripada hadis tadi, yaumul qiyamah tu dia. Jawab dia, bala itu banyak. Bala ni maksudnya sesuatu yang tak disukai, itu maksudnya bala. Bukan bala duk kisap tu. Itu orang. Seperti seorang daripada orang Islam kena susah, kelaparan. Kita tengok dia susah. Lepaskan kesusahan dia tadi dengan bantu dia. Baru ni PKP. Kan? Saya beras belambak di rumah. Ni dia. Nak buat macam mana ni? Bukan kono bagi masjid tu. Mana tempat saya pergi kuliah semua pakai bagi. Pakai buat main 10 kilo. 10 kilo, tuan-tuan. Lah nak buat macam mana ni? Kita pula takkan nak makan beras. Kita makan chicken chop. Kita pula jadi sedekah pula kat orang. Sedekah kat kita sedekah pula kat orang. Kadang-kadang ada orang terlepas pandang tau. Dia duk nampak bagi kat tok guru lah. Dia duk nampak bagi kat ustaz lah. Dia duk nampak bagi kat ni. Dia nak pahala. Jiran sebelah rumah dia tu tak makan. Dia tak ambil tau. Dia tengok-tengok ada. Pergi bagi. Apa dia, Maggi ni tak payah habang lah, tuan-tuan. Maggi belambak sampai anak saya jadi hantu Maggi habis dah. Muslimin rahmati Allah. Banyak kata PKP. Untung jadi tok guru. Muslimin rahmati Allah. Tapi kena ingat, ada orang yang lapang, ada beach boy, budak-budak walaupun kita kata depa tak sembahyang apa semua tu pun manusia juga tu. Dalam hati depa ada juga Allah walaupun depa tak sembahyang. Pergi cari balik. Tak makan seminggu. Allah, kesian kat mereka. Siapa nak bagi? Pada mata orang, mereka ni jahat lah. Orang tak mayang, tak pernah pergi jemaat, apa semua. Budak beach boy. Tak, hampa pergi cari. Habak kat budak-budak saya ni, dia hampa pergi cari. Ada hampa ambil tu, belambak di depok. Kalau buat susun balik, boleh buat rumah pula di belakang. Macam Tok Guru dulu, orang duk bagi zakat kat dalam tu kan. Ni dia sama tinggi dengan tuan. Muslimin ni rahmati Allah. Okey, baik. Kelaparan atau kesakitan. Dia sakit, tak ada ubat nak beli, kita pergi tolong dia. Maka engkau lepaskan bala kelaparannya dengan membelikan makanan atau memberi apa-apa makanan padanya, atau ceraikan ubat. Cerai pula dah, carikan ubat. Kalau cara ya cerai, carikan ubatnya. Atau tukang pergi cari doktor ke yang menguruskan jalan kesihatannya. Kan kita tengok masuk mai anak saudara kita ni memerlukan bagi. Tapi ada juga sedikit muhung lah, tuan-tuan. Ada muhung. Bang tu lah, jaga-jagalah juga. Atau kena kebakaran hingga tiada apa sesuatu yang tinggal padanya, tak ada pakaian dan tak ada tempat tinggal rumah, dan selimut sejuk dan tempat berlindung panas, maka engkau berikan. Itu maksudnya melepaskan bala pada orang lain. Atau kena fitnah zalim orang. Kita tahu kata dia tak buat pun, dia kena fitnah ya, kita tolong dia lah. Bukan tolong pergi backup, takut lagi orang tembak balik kita. Tolonglah. Tolong macam mana yang boleh kita tolong. Okey. Ini yang termasuk saya kata dekat aiban tu tadi. Maka engkau lepaskan dengan kemegahan. Kalau kawan kita ada kuasa, kita lepaskan fitnah tu tadi daripada dia. Kita ada kuasa. Pasal kita tahu itu adalah fitnah. Dia kena, kita tolong dia. Okey. Dan kepandaian engkau, kita boleh, kita tahu undang-undang, kita uruskan dengan undang-undang yang betul. Okey.
maka apa juga pelepas balanya dengan harta atau dengan kepandaian atau dengan tolong kudrat tenaga kita atau dengan isyarat dan fikir bicaranya, maka semuanya terbilang melepaskan daripada bala. Ada orang kita, antara kita orang Islam, kita susah, dia kena fitnah, kita tolong dia, ataupun dia terbuat tersilap sikit, kita tolong tutup aib dah, kita tolong pelepaskan hak dia, sebab dia bukan orang jahat. Muslimin yang dirahmati Allah, maka satu bala di dalam dunia yang kamu lepaskan, kita tolong, kerana itu sikit aja. Orang Islam itu tadi jadi melepaskan balamu di akhirat. Bala di akhirat kita tak tahu lagi teruk daripada bala yang kita terima di dunia. Kita duk rasa kita susah di akhirat lagi teruk. Akhirat tu bila mula? Kubur. Dah mula dah. Tapi ringan azab kubur, ataupun tiada langsung azab kubur, sebab dia suka tolong orang. Di mahsyar, cara di mahsyar pula Allah, kita tak boleh lah, kita nafsi, kita tak boleh minta tolong lah. Maka pelampung kita masa hidup, masa kita di sana tak ada dah nafsi, tahu nafsi, diri sendirilah, tak boleh lah, orang lain tak boleh tolong kita lah, kita sendiri yang minta tolong, melainkan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawatkan Nabi tak? Kalau ada, esok Rasulullah akan tolong kita di akhirat esok. Cerita panjang macam mana yang kita minta tolong Nabi untuk cepatkan hisap kita. Nabi kata tak apa, aku tolonglah. Kalau kita mengaku kita umat dia, cara nak mengaku umat kena selawatlah ke atas Nabi. Bila sebut dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tu ya cara dia. Okey, sebab kata sepatah kita kata selawat ke atas Nabi 10 Allah Taala balas. Kalau kita kata 10, 100 Allah Taala balas. Kalau kita kata 100, Allah Taala lepaskan daripada bala macam ni, dan lepaskan dia daripada munafik, sifat munafik. Suruh selawat ya, kan susah apa pun, duduk saja-saja Allahumma salli ala, paling kurang 100 kali satu hari. Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala, Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli. Habis 3 ulang 3 sampai cukup 99. Duduk saja-saja ya apa. Setelah nak sampai maksirat, buat kata Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli. Segoknya hilang. Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina. Dia kata jangan duk meralik. Muslimin dirahmati Allah. Tambah pelancong kau masuk dah ni. Muslimin yang dirahmati Allah. Masuk dah lagi. Dia kena ikut SOP. Ni lagi. Okey. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yasarra ala mu'sirin fid dunya yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Allah besarnya. Betul kata Allah mayassir wala tu'assir. Kita dengar kata kontu nak buat pembedahan, kita dengar kata kontu dalam kecelakaan, kata apa selain pada innalillah, bacalah Allah mayassir wala tu'assir. Inilah apa dia, doa supaya dia dipermudahkan. Dengar kata orang ni, moga dipermudahkan. Kan sampai kita moga, tulis moga ya, dipermudahkan oleh Allah. Handphone tolong bagi siap-siap. Typo ke apa ke kan. Pasal apa? Memang itu doa. Dengar kata ada orang nak buat apa ke, nak mula menega ke, nak buat pembedahan, nak dapat anak, duduk tengah masuk dalam labor room, Allah mayassir wala tu'assir. Pasal apa? Tolong doa ya. Nanti Allah tolong lepaskan kita bala dunia dan akhirat. Apa maksudnya? Barang siapa yang memudahkan atasnya orang yang lain, tambah-tambah kalau pakai kudrat dia, pakai kuasa dia, habis kurang apa dia tuan-tuan? Doa lah. Mungkin Allah istijab doa kita dan menyenangkan atas orang yang payah. Kita bagi senangkan, mudahkan urusan dia di dalam dunia ini, nescaya dimudahkan Allah Ta'ala dan disenangkan di dunia dan di akhirat. Kita pemudahkan kerja buat orang, Allah pemudahkan kerja buat kita dunia dan akhirat. Jangan duit dia susah lah. Dia tak boleh, dia kena ikut apa yang ada dalam kertas. Hang ni pembaris sungguh. Kena kata dia kata apa dah pun, tak ada pun. Dah kita kena ikut.
Kadang tu kan, muslimin yang dirahmati Allah. Ada hak yang kita kena ikut betul, ada yang tak perlulah. Muslimin yang dirahmati Allah. Tuan-tuan mai tadi tembak tak? Dia uruf nama dia. Apa dia uruf? Masalah setempat. Ada masjid tuan-tuan, nak masuk nak pakai saya tak kata okey, saya pergi tengok, saya nak pergi kuliah, saya tengok mau pakai siap kena tembak day lagi, saya bet tak mati. tembak hai pergi masjid lain tak ada pun, tambah tahun ni lagi tak ada. Tak ada apa pun dah, itu uruf cara depa, kita ikut, tak ada apa, ikut je. Tapi tengok, jangan pula kita hak duk biasa ketat, pergi tempat longgak kita nak berketat, faham tak? Ikut uruf lah. Apa dia uruf? Setempat, uruf wal adat. Tengok tempat tu tak ada apa pun, tak ada apa. Kita apa memang tak mau tak ada apa tu. Kita dah biasa hampa tak ni loh. Tempat hampa buat, tempat kami tak buat dah, kami tahu dah. Dah, macam tu. So tuan-tuan, jangan condemn bila kita pergi tempat orang kerana tempat kita. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey, baik. Sudah takat tu lah. Tanda tang tu 2.15. Tolong tanda, kita sambung minggu depan insya-Allah. Tuan-tuan tak apa, tiap-tiap minggu. Hak sebulan sekali tu. Okey dah. Ada soalan tak? Kau ikut SOP ke? Tak ada. Kalau tak ada, alhamdulillah. Takat tu saya tuan-tuan minta ampun, minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlajak bicara. Yang baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala keburukan, segala ketelanjuran yang berlaku adalah daripada kealpaan dan kesilapan daripada diri saya yang hina dan tidak terlepas daripada melakukan kesilapan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna mutaba'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina